A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman, kami memohon kepadamu agar engkau berkatilah majlis munajat sahur ini dengan limpahan rahmatmu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayahmu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih bagi rasa bersyukurnya kami atas kesudian yang dihormati lagi disegani Al-Fadil Ustaz Mahmud bin Mastam untuk bersama-sama menjayakan program Munajat Sahur pada pagi 10 Ramadan terakhir bagi 1445 ini, yang berusaha Ibunda Hajar Rosniati Mansur selaku pengerusi Gema Nur Iman bersama Ketua Program Munajat Sahur yang berdedikasi, yang tak mahu disebut namanya, dan seluruh barisan takbir urus Gema Nur Iman atas mujahadah dalam menganjurkan dan memastikan program berjalan lancar. Tak lupa yang dikasihi lagi dialu-alukan jemaah penginfak program Munajat Sahur dan Iyah Ramadan seterusnya, jemaah pencinta ilmu yang menjadi asbab penganjuran program Munajat Sahur pada tahun ini. Alhamdulillah, dengan limpahan dan kasih sayang Allah yang sangat luas perbendaharaannya yang tiada had, kita semua terpilih bagi melakukan program Munajat Sahur pada 23 Ramadan 1445 bersamaan 3 April 2024 dengan tajuknya Didik Hati Ramadan, Didik Hati Hiasi Peribadi bersama Al-Fadil Ustaz Mahmud Mastam yang kita segani. Baiklah, tanpa melengahkan lagi masa yang berharga ni, kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Quran pimpinan Al-Fadil Ustaz Mahmud bin Mastam, lalu memulakan program Munajat Sahur kita pada pagi yang barokah ini. Falyatafadhal mazkura ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وخصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمعلمين ولمعلمات ولجميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Allahumma alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita memanjatkan syukur yang tidak terhingga ke hadrat Allah Subhanahu wa taala
Yang dihormati lagi dikasihi pengerusi program kita pada pagi ini, seterusnya kepada bonda-bonda, kepada ibu-ibu, kepada seluruh jemaah yang turut serta pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Sebelum kita meneruskan, terlebih dahulu sama-sama lah kita niatkan bangunnya kita pada pagi ini untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam keadaan mungkin orang lain dalam keadaan sedang melakukan solat-solat sunat dan sebagainya, kita hadir pada hari ini dalam satu majlis yang penuh dengan keberkatan. Kita akan memberikan pengisian untuk rohani kita, insya-Allah. Dalam keadaan orang lain belum direzekikan dengan rezeki yang sehebat sahabat-sahabat yang ada pada pagi ini, lantas kita mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pada diam tak diam kita dah masuk hampir kepada penghujung Ramadan dan kita berada pada fasa yang ketiga, fasa yang terakhir, insya-Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan meneruskan dengan yang pertamanya, kita beristighfar terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sepanjang berada bersama lebih kurang hampir sejam, insya-Allah kita akan senantiasa dilindungi, diberkati dan didoakan oleh para malaikat, insya-Allah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Alhamdulillah, insya-Allah pada pagi ini kita akan berkongsi berkaitan dengan hati kita. Bagaimana dengan diri kita dalam pada kita menghadapi penghujung Ramadan, untuk kita hiasi diri kita dengan cara mendidik hati-hati kita, dengan cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah kita harap inilah menjadi sebagai salah satu daripada buktinya cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahafizun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Hijr ayat yang ke-9, yang bermaksud sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-zikr, iaitu Al-Quran, dan kamilah yang memelihara dan juga menjaganya. Jadi dalam pada kita hidup di muka bumi ini, tak dapat lari kita daripada apa dia? Panduan yang Allah Ta'ala telah turunkan kepada kita dalam peristiwa nuzulul Quran beberapa hari yang lepas, kan? Pada minggu yang lepas kita telah pun bersama-sama menerima satu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, suatu hadiah yang boleh kita jadikan sebagai panduan, sebagai ubat buat diri kita. Inilah Al-Quran yang Allah Ta'ala jadikan hadiah terhebat dalam kehidupan kita, khususnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita semua, iaitu untuk kita jadikan sebagai pegangan kita, panduan kita, dan janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala telah janjikan kehidupannya tidak akan sesat sampai bila-bila. Jadi apa pula kaitannya dengan apa yang kita nak kongsikan pada pagi ini? Kita nak kongsikan iaitu bagaimana kita nak didik hati kita. Bila mana kita nak didik hati kita, antara lain bila mana dikatakan dengan kita berzikir, bahawa sesungguhnya hati-hati kita akan menjadi tenang. Jadi bila mana kita nak berzikir, zikir yang terbaik adalah dengan membaca Al-Quran. Dan saya yakin dan percaya sahabat-sahabat yang ada di sini telah pun menjadikan Al-Quran sebagai teman dalam kehidupan kita. Setiap hari kita akan
membaca helaian-helaian Al-Quran, kita akan mentadabbur Al-Quran, dan sudah tentunya kita akan bersama-sama dalam pada kita menghayati, mengamalkan apa yang telah digariskan dalam Al-Quran dari segi amal-amal yang telah diberikan kepada kita, dan kita tinggalkan segala tegahan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Jadi insya-Allah pagi-pagi ni kita nak ambil masa ni dengan santai-santai. Niat kita tadi cantik dah, kan. Jadi bukan mudah untuk kita bangun seawal pagi ni nak dengar pula pengisian, kan. Jarang-jarang orang buat. Biasanya bangun pagi orang akan buat solat sunat dan sebagainya, tapi special hanya di GNI, kan. Pagi ini hanya special di GNI, kita bersama-sama duduk dalam majlis ilmu, insya-Allah, kan. Kita jadikan diri kita sebagai insan yang terbaik, dan insya-Allah kita jadikan diri kita sebagai insan yang senantiasa berusaha merubah diri kita daripada keadaan sebelum ini kepada keadaan yang lebih baik. Jadi kita terus lihat bagaimana dalam keadaan kita nak kita nak mendidik hati kita. Bagaimana caranya kita katakan nak mendidik hatinya bukannya mudah, kan. Nak mendidik orang mungkin mudah, kan. Nak menjaga haiwan ternakan mungkin mudah, tetapi nak mendidik hati ni suatu perkara yang cukup sukar. Dan kita lihat bila mana kita nak mendidik hati kita, ada pelbagai faktor yang menyebabkan kita rasa payah penuh kita nak didik hati kita. Kan hati kita jadi gelap, hati kita jadi keras. Antara lain apa dia? Bila mana kita lihat asalnya hati kita ni diibaratkan seperti suatu kain yang putih, namun sedikit demi sedikit bangunnya kita setiap hari, lahirnya kita daripada awal di dalam kandungan kita dalam keadaan putih bersih suci diri kita, namun sedikit demi sedikit ditumbuhi dengan titik-titik hitam sehingga akhirnya gelap dan kotorlah hati kita. Tinggal lagi Allah Ta'ala tak menzahirkan hati kita. Kalau kata hati kita dizahirkan, kita tak tahu bagaimana kita nak cover hati kita tu. Sebab terlalu hitam. Bukan saya nak tunjukkan kepada sesiapa, tetapi juga untuk diri saya sendiri sudah tentu yakin dan pasti hati kita agak gelap, dan juga mungkin bukan setakat agak gelap, bahkan gelap gelita. Kan. Jadi antara puncanya hati kita gelap, dan bukan setakat gelap, bahkan hati kita keras, iaitu antaranya yang pertama, bila mana seseorang itu dalam kehidupannya suka untuk melihat akan perkara-perkara maksiat. Kadang-kadang bukan kita teringin nak tengok maksiat itu, tetapi oleh kerana terlalu berleluasanya maksiat yang ada dalam kehidupan kita, buka kita punya media sosial, kan, kita lihat pelbagai maksiat yang ada, kan, kita tak nak tengok, kan. Kadang-kadang kita pergi keluar beli barang dan sebagainya, maksiat merata-rata. Dalam keadaan kita nak menegur pun ada kalanya kita rasa serba salah. Jadi oleh sebab itu yang pertama, bila mana kita dah lihat bahawa terlalu banyaknya maksiat, nak tak nak kita kena didik hati kita, nak tak nak kita kena didik juga ahli keluarga kita, masyarakat kita untuk mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara maksiat. Yang keduanya apa dia? Yang keduanya ialah suka melihat najis ataupun benda-benda yang buruk, benda-benda yang kotor, kan. Yang ketiganya suka pula bercakap perkara-perkara yang kotor, perkara-perkara yang tidak membawa faedah. Ini yang kita risau. Kalau kita lihat anak-anak muda sekarang, kadang-kadang kita lihat mereka ni dalam keadaan tak segan sidu. Dan kadang-kadang bila kita duduk di satu-satu tempat, kita lihat ada anak-anak muda yang berkumpul. Kita dengar perkataan yang keluar daripada mulut mereka, kita, ya Allah, na'udzubillah, kan, jangan ada daripada keturunan kita yang melafazkan perkara-perkara yang kotor dalam keadaan mereka tak rasa bersalah. Kan. Jadi kita risau sekarang ni di media sosial macam-macam orang yang melakukan maksiat, orang yang senantiasa melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mereka dalam keadaan hidup mereka rasa bangga, kan, mereka buat dalam media sosial, dipaparkan di media sosial, dan mereka tak punya rasa malu dalam diri mereka. Yang keempatnya apa dia? Suka berfikiran kotor, dalam kepala senantiasa memikirkan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Yang kelima, ini juga suatu perkara yang cukup merisaukan kita. Mungkin kita terselamat daripada perkara ini, tetapi belum tentu ahli keluarga kita, zuriat keturunan kita terlepas daripada apa yang dikatakan sebagai orang yang tidak solat, menyebabkan hatinya gelap,
hatinya keras. Ya. Dan hujung-hujung Ramadan Allah Ta'ala turunkan berbagai ujian untuk kita. Dan kita lihat bila mana Masjid Surau awal-awalnya penuh dengan orang yang memenuhkan ruang-ruangan yang ada di masjid di surau, sampai tahap kami ni yang senantiasa memikirkan bagaimana nak memberikan ruang dan juga peluang kepada jemaah untuk duduk dalam keadaan yang selesa. Kan. Jadi macam kami sendiri di masjid kami baru-baru ini, sebelum Ramadan kita dah tukar kapet baru. Kan, bila sujud tenggelam. Kan. Yang risau tu bukan setakat sujud tenggelam. Kan, bila kita buat program Qiyam, sujud tak bangun-bangun. Ni risau. Ustaz selesa sangat. Mudah disalahkan kita pula. Ustaz ni lah Ustaz kan, masjid ni siapa suruh tukar kapet yang baru. Mudahnya kita sujud Allah. Selesa sungguh kan, letak pewangi dia. Sujud tak bangun-bangun. Orang salam dah dia tak bangun-bangun lagi. Jadi yang kelima ini, bila mana kita tidak solat ataupun ada di kalangan masyarakat kita yang tidak menjadikan solat sebagai suatu kewajipan buat kita, maka ini yang merisaukan kita bila mana dia boleh menjadikan hati kita gelap dan keras. Dan hujung-hujung Ramadan semakin bukan semakin ramai jemaah, tetapi semakin maju ke hadapan saf-saf yang ada di dalam surau dan juga masjid itu sendiri. Yang keenamnya ini yang saya nak kongsikan. Okey, dan juga saya akan sebutkan sehingga yang ke-10. Tetapi saya sebut satu persatu. Yang keenam iaitu tidak membaca Al-Quran. Kan, dalam peristiwa nuzulul Quran, satu peristiwa yang cukup besar buat kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu insan, suatu umat yang Allah Taala berikan kelebihan yang cukup besar. Suatu kelebihan yang cukup istimewa buat kita. Kan? Kerana apa? Kita dikurniakan suatu hadiah yang cukup istimewa, iaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini tidak diberikan kepada umat-umat Nabi terdahulu. Mereka tak dapat peluang macam kita. Umat-umat Nabi terdahulu tak dapat peluang seperti mana kita mendapat kelebihan di dalam Ramadan. Dan di dalam bulan Ramadan itu juga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita suatu malam yang cukup hebat untuk kita, kan. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam, ianya menyamai dengan 1000 bulan. Kan, itulah dia, kan, dikatakan sebagai apa? Al-Qadar, bukan setakat 1000 bulan, bahkan lebih lagi daripada 1000 bulan. Kan, peristiwa ini sebenarnya berlaku bila mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asalnya, kan, para sahabat ini merasa cemburu dengan umat-umat Nabi terdahulu. Kerana apa? Mereka hidupnya lebih lama. Mereka ini hidupnya lebih sampai beribu-ribu tahun. Kita hanya hidup sekitar 60 ke 70 tahun. Itu yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup antara baina sittin wa sab'in, kan, maksudnya antara 60 ke 70 tahun. Ada orang tanya, Ustaz, saya dah 75, Ustaz, saya dah 80. Alhamdulillah, itu bonus. Itu orang kata boleh subsidi, kan, subsidi untuk kita. Yang terlebih, Alhamdulillah. Jadi bila mana lebih umur kita, maka mensyukurilah segala nikmat yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada kita. Tak cukup sekadar diberikan Lailatul Qadar, dan juga kita berikan satu hadiah yang cukup istimewa, iaitu Al-Quran, kan. Bila mana kita menyambut nuzulul Quran, kadang-kadang yang menyedihkan apa dia, kan, ada orang yang dah berusia, orang yang dah jadi ibu-ibu, ayah-ayah, atuk-atuk, nenek-nenek, bila mana ditanyakan, hari ini kerja ke tak kerja, hari ini tak kerja, hari ini kami cuti. Cuti apa? Wallahu a'lam. Saya tak pernah ambil tahu cuti apa. Yang saya tahu bila mana dia panggil, dia diberikan cuti, saya cuti. Udah perangai macam anak kita, perangai macam cucu kita. Bila tanya anak kita yang kecil, kan, balik sekolah, adik besok sekolah, besok cuti. Cikgu kata cuti. Cuti apa? Entahlah. Kan, udah tak ada bezanya kita dengan anak-anak kecil yang tak mengerti bahawa nuzul Quran suatu peristiwa yang cukup besar untuk kita. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran sebagai suatu petunjuk untuk kita, dan ini juga adalah antara puncanya bila mana kita tidak membaca Al-Quran, menyebabkan hati kita keras, hati kita gelap. Kan, kalau dulu kita kecil-kecil nak masuk saja nuzulul Quran dalam bulan Ramadan, pasti kita akan dengar satu nasyid apa dia? Al-Quran, kitab suci kalam Tuhan, bacaan ummah yang beriman menjadi amal
daripada seharian. Al-Quran, oh kalam Tuhan. Kan, jadi oleh kerana itu, bila mana kita lihat antara punca yang keenam, tidak membaca Al-Quran dan seterusnya, tidak bertahajud, tidak berzikir, tidak berdoa dan juga sombong serta angkuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kita nak bicarakan yang keenam iaitu tidak membaca Al-Quran, ataupun kita katakan tidak menjadikan Al-Quran sebagai teman dalam kehidupan, kan? Kita ada Al-Quran, kita baca, tetapi kita tak pernah berusaha untuk mentadabbur ayat-ayat suci Al-Quran. Kita tadabbur dah ayat-ayat suci Al-Quran, tetapi kita tidak beramal dengan amalan yang telah diajarkan, garis panduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, dan juga kita tinggalkan amalan-amalan tersebut, bahkan kita melanggar apa yang telah pun diberikan panduan supaya kita tinggalkan setiap perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sesekali kita mendekati perkara maksiat dan sebagainya. Jadi dalam pada kita nak meneruskan perkongsian ini, saya sukalah sebelum kita nak teruskan, kita ambil juga ruang dan juga peluang pada pagi ini untuk bersama-sama kita selang-selikan majlis ilmu kita ini dengan apa dia? Dengan kita berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh insya-Allah kan? Untuk pagi pengisian kita ambil masa sedikit, kita zikir dalam masa beberapa minit, kemudian kita akan sambung lagi dengan pengisian, dan kita berhenti pada tadi apa dia? Al-Quran, dan kita akan sambung selepas ini dengan kita berzikir terlebih dahulu agar kita juga tak lepas daripada peluang kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita akan sama-sama bertasbih, bertahmid, bertahlil dan juga bertakbir insya-Allah. Subhanallah, alhamdulillah, ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. Alhamdulillah, kita kembali kepada perkongsian kita berkaitan dengan Al-Quran. Bila mana kita jauh dengan Al-Quran, maka jauhlah kehidupan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada pagi ini saya lebih nak kongsikan kepada sahabat-sahabat, saya nak cerita sahaja. Kita nak ambil ibrah daripada kisah-kisah yang disampaikan supaya ia dapat menjentik hati-hati kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, pada malam yang penuh dengan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak kongsikan suatu kisah bagaimana seorang wanita yang bernama Ummu Muhammad. Mungkin di kalangan sahabat-sahabat pernah dengar cerita tentang Ummu Muhammad ini, tapi tetap saya nak kongsikan supaya apa? Menjadi ibrah dan juga pengajaran yang terbaik bagaimana Ummu Muhammad ini mendidik hatinya bersama dengan sahabat-sahabatnya dan juga bersama dengan ahli keluarganya. Pada suatu ketika saat mana usia Ummu Muhammad ini sekitar 86 tahun, ya. Dalam satu majlis, dalam satu pertemuan, bila ditanyakan kepada Ummu Muhammad, ditanyakan, wahai Ummu Muhammad, berapakah usiamu? Kan?
nampak dah usia tu sekitar 80-an kan, nampak muka tu kita boleh kenal kan. Kita ditanyakan, wahai Ummu Muhammad, berapakah usiamu saat ini? Dijawab oleh Ummu Muhammad apa dia? Umurku baru 15 tahun. Kan, sabar je lah kalau kita kata orang tanya kita umur kita ni macam 50 lah, kita jawab umur 15. Kan, biar betul. Kan. Jadi rupa-rupanya bila mana dengan jawapan yang diberikan kata 15 tahun itu, sebenarnya nak bagi tahu apa dia, bila ditanyakan biar betul kan, orang sekarang kata apa dia, biar betik kamu ni kan, orang tengok muka kamu tahu dah umur 70-80 tahun, tapi selamba jawab umur 15 tahun. Rupa bila ditanyakan lebih lanjut, wahai Ummu Muhammad, kenapa kau katakan umur kau baru sahaja 15 tahun? Rupanya dijawab oleh Ummu Muhammad, aku katakan umurku baru 15 tahun kerana sesungguhnya kehidupanku baru bermula sekitar usiaku 70 tahun. Sekitar usiaku 70 tahun, aku baru mengenali Al-Quran. Aku membawa keluargaku mengenali Al-Quran. Kami baru mula belajar akan ayat-ayat suci di dalam Al-Quran dan menjadikan diri kami berazam, dan di kalangan mereka ni Ummu Muhammad bersama dengan dua orang sahabat baiknya, mereka berazam bermula daripada 70 tahun bersama dengan keluarga mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran. Jadi sekitar usianya 70 tahun bermula kehidupannya mengenal Al-Quran, menghafaz Al-Quran. Agak-agak kita umur 70 tahun, tak payah 70 tahun lah, macam saya dah nak cecah 50 ni kan, baru nak menghafaz Al-Quran. Allah, dia punya berat semacam nak hafal surah lazim pun kan, orang dulu-dulu kata apa dia, hujung dapat pangkal lesap. Dikatakan macam buluh kasar, hujung dapat pangkal lesap. Hafal yang awal, hafal sampai hujung, baru nak hafal hujung, yang awal dah lupa balik. Kan? Jadi bukan mudah nak menghafal saat daripada usianya 70 tahun. Tetapi itulah yang dilakukan oleh 3 orang sahabat yang baik. Mereka menghafal dalam satu ketika dia katakan, Ummu Muhammad kata apa dia, aku sampai tahap dah fed up, aku rasa dah putus asa dah aku nak menghafal Al-Quran, dan mungkin bukan rezeki aku nak menghafal Al-Quran. Kan? Tetapi rupanya bila mana saat mana Ummu Muhammad dan juga 2 orang sahabatnya lagi ini yang cukup menjadi teman yang terbaik di kalangan mereka, satu saat Allah Ta'ala takdirkan di kalangan mereka bertiga, salah seorang daripada sahabatnya Allah Ta'ala telah jemput, itu telah kembali ke rahmatullah kan, dalam saat usaha mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan menghafaz Al-Quran. Salah seorang daripada 3 orang sahabat baik ini Allah Ta'ala telah jemput, dan dalam keadaan sahabatnya ini tadi juga berusaha bersama-sama, dan rupa-rupanya saat kematian sahabatnya itu merupakan satu detik yang terbaik bagi sahabat yang berdua ini kan. Kenapa saat orang meninggal pun kata ini detik yang terbaik? Kan, kalau kita orang meninggal sedih kan, orang meninggal kawan baik kan, sahabat yang sejati meninggal, sudah tentu kita rasa sedih Ustaz, kawan yang terbaik yang sama-sama kita berusaha untuk menghafaz Al-Quran, tiba-tiba salah seorang daripada kami dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa saya katakan ianya saat yang terbaik buat 2 orang sahabatnya lagi, dan juga buat sahabat yang telah pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam saat mana mereka berdua ni rasa dah putus asa. Rupa-rupanya Allah Ta'ala takdirkan pemergian seorang sahabatnya ini menjadi petanda dan juga titik tolak dalam kehidupan mereka berdua. Rupa-rupanya bila mana sahabatnya telah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala saat kematiannya, pada beberapa hari selepas itu Ummu Muhammad dan juga seorang sahabatnya lagi dihadirkan dalam mimpinya, dalam tidurnya, suatu mimpi yang cukup indah. Apa dia mimpinya? Mimpinya ialah bila mana pada malam itu mereka berdua mimpi yang sama, kedua-duanya mimpi yang sama, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagaimana sahabatnya yang telah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini dalam mimpinya dalam keadaan cukup gembira bermain-main di 7 batang sungai yang ada di dalam syurga. Masya Allah. Asbabnya apa dia? Asbabnya rupanya sahabatnya ini tadi dalam usahanya nak menghafal 30 juzuk Al-Quran, tetapi mampu sehingga akhir hayatnya hanya 7 juzuk Al-Quran yang dihafaz. Dan 7 juzuk Al-Quran yang dihafaznya, Allah Ta'ala berikan ganjaran apa dia? Dapat bermain-main, bermandi-mandi di 7 batang sungai yang ada di dalam syurga. Masya Allah, hebatnya Allah Ta'ala. Dan bermulalah daripada saat itu, detik itu dan juga ketika itu,
Dan kedua-dua sahabat ini berazam untuk terus meneruskan hafazan mereka, dan akhirnya mereka ini mampu untuk menghafaz Al-Quran 30 juzuk. Allahu Akbar. Jadi buat diri kita yang mungkin usia kita masih lagi usianya apa dia, masih lagi muda dibandingkan dengan 85 tahun. Jadi kita tak ada istilah kata tercepat mahupun terlambat. Kita teruskan usaha kita dalam pada kita nak mencari dekatnya kita dengan Allah Ta'ala melalui Al-Quran. Kalau kata kita tak mampu menghafaz Al-Quran sekalipun, sekurang-kurangnya kita mampu membaca Al-Quran dengan bacaan yang terbaik, insya-Allah. Kan? Kita harapkan yang terbaik buat diri kita, ahli keluarga kita. Kita nakkan yang bagaimana lagi. Contoh yang diberikan oleh kisah dalam kisah Ummu Muhammad itu sepatutnya menjadi inspirasi buat diri kita. Kan? Kita nak bermula daripada bila? Kan takkan kita nak tunggu setelah mana Allah Ta'ala tarik nyawa kita baru kita nak mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Kerana sesungguhnya Al-Quran ini jugalah yang dapat mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Quran ini jugalah yang mampu untuk mendidik hati-hati kita. Jadi insya-Allah kita mulakan saat ini bagaimana Al-Quran itu mampu memberikan kebaikan buat kita bukan semata-mata di dunia, bahkan di akhirat pula. Sedar tak sedar kadang-kadang kita terlepas pandang dalam kehidupan kita ini, dalam setiap usia, saat-saat usia yang kita lalui, kadang-kadang kita terlupa nak muhasabah diri kita. Hidup kita ini tujuannya untuk apa? Semua orang tahu hidup kita ini tak lain tak bukan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu iaitu untuk melainkan untuk menghambakan diri kepada Allah dengan melaksanakan segala amal-amal kebajikan dan meninggalkan segala tegahan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kenang kembali saat mana kita dilahirkan di muka bumi ini, kan? Setiap orang daripada kita lahir dalam keadaan tidak punya apa-apa. Kan? Kita lahir dalam keadaan bertelanjang bulat, tak ada seorang pun yang lahir-lahirnya. Kan lahir-lahirnya kita ni lahir-lahir kita kata ustaz saya lahir ustaz pakai pampers, kan saya lahir ustaz saya terus pakai baju. Kalau dulu zaman saya kecil kan ada pakaian yang agak popular KIKO, kan KIKO Kiko, kan zaman tu siapa pakai Kiko ni orang kaya, kan. Jadi waktu tu kan kita lahir dalam keadaan kita tidak berpakaian. Kita jangan rasa sombong sangat sekarang kita mampu pakai pakaian yang hebat-hebat, kan. Ada orang sekarang ni dia beli pakai pakaian dekat Jekyll, ada orang beli pakaian dekat Aeon, ada orang yang berada lagi dia beli pakaian dekat Pavilion, yang lain-lain biasanya beli pakaian sekarang kan main Shopee, kan. Sekarang mudah, yang duduk rumah pakaian sampai dah dekat rumah kita. Tetapi kita nak bagi tahunya apa dia, hebat kita bagaimanapun sekarang ini lahirnya dalam keadaan yang sama, tak punya apa-apa, tidak berpakaian dan sebagainya. Dan yang perlu kita sedar untuk akhirnya dalam kehidupan kita, pengakhiran hidup kita, juga kita kembali dalam keadaan yang tidak punya apa-apa. Kita akan kembali dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya yang membezakan kita apa? Hanyalah beberapa helai kain putih yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita nak rasa kita hebat bagaimana kalau kata kita kembali kepada Allah juga dalam keadaan kita hanya berpakaian dengan pakaian yang beberapa helai kain yang putih. Tak ada lebih daripada itu. Tak ada orang yang kata, Ustaz, saya dah pesan dengan isteri saya. Besok bila mana saya dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak pakai blazer saya yang saya beli di Paris. Saya nak pakai pakaian saya dengan kasut saya yang saya beli di London. Tak ada. Kalau kita wasiat bagaimana sekalipun, tetap bila jenazah akan mengkafankan kita dengan kain-kain putih. Nak tak nak, itulah pakaian kita yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Jangan pula kita cuba-cuba nak, ustaz saya nak ubah tradisi ustaz, kan. Saya nak ubah pakaian saya pakai ni yang pakai jaket, bush jacket saya ustaz. Saya pula, dan saya ni bekerja yang setia. Saya kerja di Proton 35 tahun. Saya pesan dengan isteri tanda setia saya kepada Proton, meninggal esok saya nak pakai uniform Proton. Dia kata, udah. Isteri dia pun bersalah, macam mana ni ustaz, suami saya dah pesan dah, kan. Kalau dia meninggal dia nak pakai uniform Proton sebagai tanda setia dia kepada Proton, kan. Biar setia bagaimana pun dah, kita tetap tak boleh nak pakai pakaian tu, kan. Jadi hakikat kehidupan kita tak lain tak bukan, sebenarnya hidup kita Allah Ta'ala telah janjikan untuk kita melaksanakan amal-amal kebajikan, mencari bekalan sebaik mungkin untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mencari bekalan di dunia sebanyak mungkin. Ini yang kita risau, sibuk sangat diri kita dengan kehidupan di dunia sehingga mana kita tak mampu untuk mencari bekalan yang terbaik untuk kita bawa menghadap Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaAllah kita berhenti sebentar, kita sambung lagi dengan zikir kita, insyaAllah zikir yang paling mudah kita melafazkan zikir Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar rintihan kita, mendengar zikir kita dan dicatat sebagai amal-amal yang soleh insyaAllah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya 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 Allah, 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 ya Allah, 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 ya 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 Allah, 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 ya Allah, 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 ya 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 Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung kembali perkongsian kita pada pagi ini. Bagaimana cara untuk kita mendidik hati kita supaya lebih dekat dengan Allah Ta'ala, dan dengan melalui Al-Quran insyaAllah kita mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila mana saya dah kongsikan tadi bagaimana kita dapat mengambil iktibar daripada kisah umum Muhammad dan bagaimana kisahnya ataupun pengakhiran hidup kita nanti, akan ada komen macam cerita Piramli pula, nak kapan dengan kain songket, kan. Kalau dulu kita lihat masyarakat non muslim di kalangan orang-orang yang beragama Buddha, mereka ini bila mana mereka mati, mereka akan bawa duit-duit yang original, mereka akan bawa emas-emas yang original, kan. Sampai tahap ada kawan-kawan saya dulu, dia kata bila cuti sekolah kerja dia apa dia bersihkan jirat Cina, dia kata, ataupun perkuburan di perkuburan Cina, sebab di sana ada macam-macam kan, kadang-kadang dapat rezeki mereka ni, rezeki emas dan sebagainya. Dan kalau dulu kita lihat mereka ini dalam keadaan mereka menjamu kan dekat tempat ibadah mereka ni, depan rumah mereka, dia akan letak kuih-kuih, dia akan letak buah-buah yang original. Sekarang ni malaikat mereka pun mereka tipu, kan, mereka tipu malaikat, mereka letak buah-buah yang palsu, pisang palsu, oren palsu, kan, apple palsu, kan. Yang lebih sedih lagi apa dia, saya pernah borak dengan mereka ni, saya tanya kan mereka, jimat katanya kan, saya tanya mereka kan, apa yang kuih-kuih yang kamu letak dekat depan tempat sembahyang kamu tu? Dia kata kami letak kuih-kuih yang lembik-lembik Ustaz, kuih-kuih yang melekit-melekit. Alah, kenapa pula? Dia kata mereka ni katanya ada amalan, ada suatu kepercayaan mereka ni, sampai satu tahap akan datang malaikat mereka berkunjung ke rumah mereka. Jadi dia kata dia tak nak malaikat masuk dalam rumah, dia kata apa dia, kami sediakanlah kuih-kuih yang melekit. Jadi malaikat ni datang duk hayal leka makan kuih yang melekit-lekit, tangan mereka melekit, akhirnya mereka tak dapat masuk ke rumah. Saya cakap, apa punya benda lah korang ni kan, malaikat korang pun korang nak tipu juga. Allah, macam-macam hal mereka ni. Jadi kita jangan ikut perangai mereka, kan. Jadi kita ikutlah perangai dan juga amalan yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Seterusnya saya nak kongsikan juga bagaimana dengan Al-Quran kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat satu kisah yang berlaku di Mesir, kan, yang mana masjid-masjid mereka, kan, masjid yang ada di situ, salah satunya masjid itu yang mengimarahkan adalah daripada karangan para hufaz, kan, anak-anak daripada imamnya sampailah kepada jemaah, mereka ni adalah daripada kalangan para hufaz, menghafal Al-Quran 30 juzuk, kan. Tetapi ada juga jemaah-jemaah lain yang belum lagi hufaz tetap hadir ke situ. Apa istimewanya? Istimewanya masjid ini setiap 3 hari sekali akan mengkhatamkan Al-Quran di dalam solat mereka. Allah, 3 hari sekali tuan-tuan perempuan, 3 hari sekali kita nak hafal, kita nak habiskan tadarus 30 juzuk pun kadang-kadang bercinta. 3 hari sekali mereka khatam Quran di dalam solat. Jadi pada satu hari ada seorang anak muda ni datang dan duduklah pada bulan Ramadan, datang untuk
melakukan solat sunat tarawih dan juga solat witir. Kan datang-datang seperti orang lain datang first time, dia tak tahu apa cerita, dia pun solat sama-sama dengan selepas solat isyak dia pun mendirikan solat sunat tarawih kan. Masuk rakaat pertama, imam pun baca Fatihah sampailah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam pun mulalah membaca daripada surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Zalikal, kan dia terus baca sampai Allah. Rakaat pertama dia punya lama, dia katakan dalam hati, ya Allah lama sungguh. Goyang dah, kan orang sekarang kata apa, goyang dek, kaki dah rasa semacam ni kan. Ini 30 juzuk agaknya dia nak habiskan. Jadi dia dah rasa goyang dah. Bila dia dah rasa goyang dalam hati, dia dah berkata-kata, lepas 2 rakaat imam salam, aku cabut, aku cari surau lain, aku cari masjid lain, tak tahan dia kata kan. Jadi bila mana dia duduk tunggu sampai rakaat yang kedua, imam pun melafazkan Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun toleh ke kanan, kan dia bagi salam toleh ke kanan. Tengok sebelah Allah, seorang pakcik ni dah berusia dah kan. Dia toleh pula ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Juga orang tua dah kanan kiri dia. Kan dia pun rasa Allah, aku 2 rakaat takkan aku nak cabut, malulah. Aku dah lah muda, handsome kan, sasa pula tu. Takkan aku nak tewas dengan pakcik-pakcik yang ada sebelah kanan kiri aku ni. Dia pun antara 2 rakaat tersebut, dia pun duduk terfikir, tanyalah dengan pakcik sebelah kanan dan sebelah kiri kan. Dia tanya salah seorang ni, dia duduk kata mungkin pakcik ni pun kena scam macam aku juga, aku tak tahu yang masjid ni buat baca Al-Quran sikit punya panjang. Dia pun tanya, wahai syekh kan, orang Arab, dia tanyalah syekh, ya syekh, dia katakan, adakah anda baru pertama kali datang ke masjid ini? Lantas dijawab oleh syekh ni, kata apa dia, wahai anak muda, aku telah istiqamah solat di sini selama 15 tahun. Allah, 15 tahun tuan-tuan puan-puan kan. Kita ni agak-agak kalau kata datang malam pertama kan, imam bawa panjang sikit, malam esok kita dah pergi dah solat tarawih tempat lain kan. Sebab apa, sekarang kan ada grup WhatsApp kan, tanya malam semalam korang pukul berapa habis, kami habis 23 rakaat pukul 10. Kawan seorang kata 10.30, saya 10.50. okey, malam esok aku datang masjid kau, letih berdiri kat masjid kami ni kan. Jadi itu kita, bezanya iman kita dengan mereka kan. Jadi kita lihat bila mana ditanyakan kepada syekh ni, dia kata saya dah istiqamah di sini selama 15 tahun. Terkejut anak muda ni, ditanyakan kepada syekh ni, hai syekh, macam mana kamu boleh bertahan 15 tahun solat dalam keadaan 3 hari sekali khatam Al-Quran? Apa yang dijawab oleh syekh ni? Dia kata apa dia, wahai anak muda, kami mendirikan solat, kami melaksanakan amal ibadah, bukan seperti kamu. Bila mana kamu melaksanakan amal ibadah, bila mana kamu melaksanakan solat, kamu mendirikan solat dengan kamu letakkan kekuatan tenaga kamu sebagai sandaran. Sebab itu kamu cepat lelah, sebab itu kamu rasa penat. Berbeza dengan kami yang mana kami melaksanakan amal-amal kebajikan kerana iman yang ada dalam diri kami, kerana takwa yang Allah Ta'ala titipkan dalam hati kami. Sebab itu kami mampu melaksanakan amal ini dengan rasa penuh ketakwaan dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita lihat bagaimana kisah yang berlaku ini menjentik hati kita bahawa mereka ini bila mana dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka menjadikan Al-Quran sebagai teman dalam diri mereka, mampu mendidik hati-hati mereka untuk mereka melaksanakan amal-amal kebajikan tanpa rasa lelah, kerana mereka meletakkan sandaran yang apa yang mereka lakukan adalah dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah mereka mampu bangun, mereka mampu melaksanakan amal-amal kebajikan. Macam kita lah pagi ni bangun, kita bangun mungkin asalnya tadi sebab suami kita kejut, mungkin sebab isteri kita kejut. Bahkan saya sendiri pun bila mana bonda kita WhatsApp kan, kata Ustaz besok boleh tak saya nak WhatsApp Ustaz kan, kalau Ustaz tak jawab saya nak call. Saya kata silakan, memang saya tunggu sangat sebab saya pun risau, kita ni lelah, kadang-kadang kita sibuk dengan program siang hari, baliknya dah
pukul 12, pukul 1, risau juga kita. Kadang-kadang kita set telefon, kan, set alarm. Rupanya kita waktu pergi solat tarawih, kita silent kan, lupa nak hidupkan. Sedar-sedar nanti pukul 5 dah. Allah. Kan. Jadi Alhamdulillah, kita dibangunkan bukan asbab kekuatan diri kita, tetapi Allah Ta'ala yang telah mengejutkan kita pada pagi ini. Patut kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengejutkan kita. Dan kita ambil ibrah daripada apa yang disampaikan, bagaimana orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai teman dalam diri mereka, mampu mendidik hati mereka supaya dekat dengan Allah Ta'ala, supaya mampu melaksanakan amal-amal kebajikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan amal-amal yang mungkin kita fikirkan tak mampu untuk kita nak laksanakan. Kan, jadi itu perkongsian kisah kita yang kedua, bagaimana dekatnya dengan Al-Quran mampu mendidik kita agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi kita sambung sedikit lagi, okay, dengan zikir kita, insya-Allah. Okey. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nabi Muhammad sallallahu. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nabi Muhammad sallallahu. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nabi Muhammad sallallahu. Laysa laha min dunillahi kashifah, laysa laha min dunillahi kashifah, ليس لها من دون الله كاشفة, 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 ليس لها من دون الله كاشفة. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين. Alhamdulillah, kita sambung sedikit lagi, masa lebih kurang dalam 9 minit. Dan pagi ni masa berjalan cukup pantas buat kita. Kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kita terus mendekatkan hati kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui perantaraannya, iaitu dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Dan yang terakhirnya, saya nak kongsikan suatu kisah bagaimana seorang mu'allaf. Kan, seorang mu'allaf saat mana dia belum lagi memeluk Islam, kan, dalam keadaan dia mencari-cari arah dalam kehidupan. Dia berjumpa dengan seorang sahabatnya yang cakna, yang kasih kepada dia. Dan sahabatnya ini apa, dia memberikan kepada mu'allaf ini, waktu itu dia belum lagi lah memeluk Islam, diberikan kepada mu'allaf ini suatu Al-Quran terjemahan. Dan suatu Al-Quran terjemahan yang diberikan kepada beliau untuk dijadikan sebagai bahan bacaan. Kan, jadi seorang non-Muslim ini bila mana dia dapat bahan bacaan Al-Quran, dia pun setiap hari dia membuka lembaran-lembaran Al-Quran, dibukanya lembaran Al-Quran terjemahan ini, dibaca satu persatu setiap hari. Kan, orang bukan Islam bila mana dia mencari, Allah Ta'ala berikan dia suatu kelebihan untuk dia. Bila dia baca setiap hari, kan, dia rasa macam ada sesuatu perkara yang menjentik hatinya. Dia buka hari ini, dia buka esok, dia buka lusa, dia tertanya-tanya dalam dirinya, sebenarnya Al-Quran ini kata-kata siapa? Al-Quran ini siapa yang menciptakannya?
dan kepada siapa ditujukan Al-Quran ini. Kan kata-kata itu ditujukan kepada siapa? Kerana di dalam Al-Quran tertulis arahan-arahan untuk melakukan perkara-perkara kebaikan. Di dalam Al-Quran diberikan larangan-larangan atas perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilakukan. Dalam Al-Quran diberikan petunjuk bagaimana seorang yang baru yang dalam kaedah penciptaan manusia itu daripada dalam kandungan, kemudian bagaimana melahirkan, membesarkan anak-anak dengan akikahnya, kemudian bagaimana mendidik anak dengan solat, dengan puasanya, dengan zakatnya, sehinggalah nak berkahwin ada panduan di dalam Al-Quran, kemudian bagaimana dalam bermuamalahnya juga ada panduan di dalam Al-Quran, sehinggalah saat kematian dan selepas kematian semuanya ada di dalam Al-Quran, cukup lengkap. Jadi dia tertanya-tanya, siapa yang menciptakan? Ini bukan ciptaan yang biasa-biasa, ini bukan ciptaan yang kaleng-kaleng orang sekarang kata kan. Jadi sampailah suatu saat dia rasa tertanya-tanya, persoalan itu tak mampu untuk dia fikirkan dan mendapat jawapannya, dan dia bertemu dengan seorang yang ada ilmu tentang Al-Quran ini. Ditanyakan kepada orang tersebut, ditanyakan sebenarnya, wahai Tuhan, kata sebenarnya Al-Quran ini siapa yang menciptakan, kepada siapa ianya ditujukan, dan kata-kata itu sebenarnya seolah-olah macam suatu perbualan yang ditujukan kepada seseorang, dan yang menuturkan kata-kata ini seolah-olah macam dia ni sesuatu yang memang mengambil berat tentang penciptaan yang ada di muka bumi ini, kan. Dia kata rasa seolah-olah macam manusia ni diciptakan bukan dibiarkan begitu saja, tetapi diberikan panduan, kan. Bila mana ditanyakan soalan tersebut dan dijawab bahawa yang menciptakan bahawa sesungguhnya Al-Quran ini adalah kalam Allah, kata-kata daripada Allah, diturunkan Al-Quran ini sebagai panduan untuk manusia, bukan saja untuk umat Islam, bukan saja untuk orang yang beriman. Sebab itu dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang menceritakan apa dia? Ya ayyuhallazina amanu, untuk orang-orang beriman, kan? Untuk orang-orang Islam, dan juga ya ayyuhan nas, wahai manusia. Bila mereka katakan sebagai manusia, mengatakan bahawa manusia itu adalah seluruh makhluk, seluruh manusia, tak semestinya dia Islam ataupun tidak. Bahkan dalam Al-Quran juga diceritakan tentang haiwan dan sebagainya. Bila mana diceritakan begitu, dalam hatinya terletik bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah sifatnya pengasih dan penyayang. Diciptakan manusia bukan sekadar dicipta dan ditinggalkan begitu sahaja, bahkan diciptakan manusia dengan panduan yang cukup lengkap daripada dalam penciptaan manusia itu, sehinggalah saat kematiannya Allah Ta'ala telah menciptakan segala-gala panduan yang ada di dalam Al-Quran. Masya Allah, hebatnya Allah Ta'ala. Dan disebabkan daripada itulah dalam hati seorang non-Muslim ini akhirnya masuk Islam dia, asbab daripada dirasakan bahawa Al-Quran itu satu naskah yang cukup istimewa. Jadi apa pengajaran yang kita nak ambil? Kita ambil pengajaran apa dia? Dalam pada kehidupan kita, lahir kita sebagai Muslim, lahir kita sebagai mukmin, kan? Adakah pernah ataupun tidak dalam hati kita terjentik hati kita sebagaimana seorang non-Muslim ini yang Allah Ta'ala berikan hidayah asbab daripada mendekatkan dirinya dengan Al-Quran, walaupun waktu itu dia belum memeluk Islam. Masya Allah, hebatnya Allah Ta'ala. Dan kita ambillah ibrah daripada kisah yang terakhir ini, apa dia? Bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala turunkan Al-Quran kepada kita sebagai satu panduan yang cukup lengkap, sebagai panduan yang sepatutnya kita mensyukuri, dan kita jadikan Al-Quran sebagai teman dalam kehidupan kita untuk kita mendidik hati-hati kita. Kita hiasi diri kita dengan Al-Quran, kerana sesungguhnya hiasan yang terbaik daripada Al-Quran akan menzahirkan akhlak yang terpuji dan kepribadian kita yang memang bila mana orang lihat inilah akhlak Al-Quran, bila mana orang lihat bahawa sesungguhnya apa yang kita lakukan mencerminkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, insya-Allah. Jadi buat sahabat-sahabat yang ada pada pagi ini seramai 117 orang, kalau tengok kan 140 orang. Alhamdulillah, kita dibangkitkan dalam keadaan kesihatan yang terbaik. Kita dibangkitkan dalam keadaan kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam masa-masa yang terakhir ini sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selepas ini yang nak bersahur, yang nak menyiapkan makanan sahur dipersilakan, dan yang nak teruskan dengan qiyam dan sebagainya, kita masih ada lagi masa, insya-Allah. Jadi sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi insan yang terbaik. Kita doakan ibu dan juga ayah kita, kita doakan anak-anak kita, zuriat keturunan kita, agar kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa ibu dan juga ayah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah kedua ibu dan juga ayah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kasihanilah mereka, ya Allah. Sekiranya mereka telah dijemput oleh-Mu, ya Allah, luaskanlah perkuburan mereka, ya Allah. Lapangkanlah perkuburan mereka, ya Allah. Terangkanlah perkuburan mereka, ya Allah. Jadikanlah perkuburan mereka sebagai sebahagian daripada taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tempatkanlah mereka di dalam syurga-Mu yang kekal abadi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami untuk bersama-sama dengan mereka di dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa-dosa kami, dosa pasangan hidup kami, dosa zuriat keturunan kami, dosa ahli keluarga kami, sahabat handai kami, jiran tetangga kami, serta guru-guru kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, panjangkanlah usia kami untuk melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala tegahan-Mu, ya Allah. Terimalah segala amal-amal ibadah yang telah kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ikatkanlah hati-hati kami dengan keimanan dan juga ketakwaan kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berkatilah kami dalam bulan Ramadan ini, ya Allah. Rezekikan kami bertemu dengan Lailatul Qadar-Mu, ya Allah. Rezekikan kami bertemu dengan Lailatul Qadar-Mu, ya Allah. Rezekikan kami bertemu dengan Lailatul Qadar-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala amal ibadah yang telah kami lakukan. Terimalah segala amal ibadah kami di dalam Ramadan ini, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk terus istiqamah melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala tegahan-Mu sepanjang kehidupan kami, ya Allah, sehinggalah ke akhir hayat kami nanti, ya Allah. Allahumma berikanlah bantuan dan pertolongan kepada saudara mara kami yang sedang diuji di Gaza, ya Allah, yang sedang diuji di Palestin, ya Allah, yang sedang diuji dengan berbagai ujian pada setiap masa dan juga ketikanya umat Islam diberikan ujian, ya Allah. Berikanlah bantuan dan pertolongan kepada kami, ya Allah. Berikanlah bantuan dan pertolongan kepada kami, ya Allah. Berikanlah bantuan dan pertolongan kepada kami, ya Allah. Berikanlah kemenangan kepada umat Islam, ya Allah. Hancurkanlah kesatuan musuh-musuh-Mu, ya Allah. Hancurkanlah mereka, ya Allah. Hancurkanlah mereka, ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah, semoga doa yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pertemuan pada pagi ini akan dicatat sebagai pertemuan yang terbaik, sebagai pembuktian cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Saya mohon kemaafan, saya menyusun 10 jari kepada seluruh sahabat-sahabat yang turut serta pada pagi ini. Semoga setiap sesuatu yang baik kita amalkan dan boleh kita panjang-panjangkan, insya-Allah, dan menjadi jariah yang terbaik buat diri kita. Segala kelemahan saya mohon kemaafan, dan ianya adalah atas khilaf saya sendiri. Dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Amy, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah sebuah bulan yang mulia yang diraihkan dengan hampir semua ibadah ritual umat Islam pada bulan penuh rahmat ini. Kita berpuasa, bertadarus, bertarawih, bermunajat serta berqiyamul lail serta bagi mengimarahkan hari-hari dalam bulan Ramadan. Semoga berlalunya Ramadan yang kian menghampiri penghujungnya ini nanti meninggalkan kita terdidik jiwa, terdidik hati dan terhias pribadi kita menjadi yang terbaik dari sebelum-sebelum ini. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah, sebuah halakah ilmu yang syarat dengan pengisian, semoga terhias akhlak pribadi yang indah, terdidik hati dan jiwa yang kita dengan lebih baik dan makin menjadikan kita tunduk dan menjadi hamba Allah yang berakhlak yang benar, seterusnya mendekatkan kita kepada Allah SWT. Pengakhiran Ramadan ini diharapkan kita semua beroleh maghfirah, seterusnya bersih atau kembali kepada fitrah seperti kita baru dilahirkan. Jazakallahu khairan kathira buat Al-Fadil Ustaz Mahmud bin Mastam atas mujahadah Ustaz mencurahkan ilmu pada waktu pagi yang berharga, waktu-waktu mustajab doa ini. Sesungguhnya hanya Allah yang selayaknya membalasnya. Jazakumullahu khairan yang buat para hadirin pencinta ilmu sekalian, semoga kita sentiasa disinari nur ilahi atas mujahadahnya kita mengimarahkan teman-teman syurga ini. Buat pengifah istiqamah dan yang budiman, semoga Allah limpahkan rezeki yang tiada putus-putusnya sebagai ganjaran atas harta yang kalian belanjakan ke arah jalan dakwah ini. Amin ya rabbal alamin. Akhir sekali namun dekat di hati, jazakumullahu khairan buat Ibunda Rosniati, pengurusi koordinator program Munajat Sahur ini khususnya, dan barisan ahli takbir urus Pertubuhan Gema Nur Iman atas mujahadah kalian perlu memastikan penganjuran program berjalan lancar dan juga menyediakan rakaman di platform ulang siar iaitu YouTube channel Gema Nur Iman sebagai wadah ulang kaji atau ulang tonton khas buat jemaah yang dikasihi sekalian. Semoga kita terpilih lagi untuk mengimarahkan program Munajat Sahur pada esok hari bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Misnah Miran di link dan masa yang sama dengan tajuknya amalan-amalan malam 10 akhir bulan Ramadan. Seterusnya, saya juga ingin menjemput para hadirin sekalian untuk menyertai program Tadarus 1 hari 1 juzuk bersama asatizah pada pukul 2 suku petang nanti bersama Al-Fadil Ustaz Abdul Umar bin Muhammad Saleh bagi menggemakan bulan Ramadan kita dengan bacaan Al-Quran. Saya Adik Irma binti Sukir, selaku moderator bertugas, mohon maaf atas salah dan silap, hilaf dan kelemahan dari pihak kami dalam menguruskan menganjurkan halakah ilmu di platform Google Meet Gema Nur Iman ini bagi menangguhkan majlis munajat sahur yang penuh rasa pengharapan dan permohonan kita kepada pencipta kita ini. Saya dengan penuh rasa hormat memohon Al-Fadil Ustaz Mahmud bin Mastam untuk memimpin bacaan tasbih kafarah dan suratul As sebagai penutup majlis kita pada pagi barakah ini. Sehingga bertemu lagi, saya akhiri bicara dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Sekali lagi diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.